الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudara sidang hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjunjung tinggi segala titah perintah Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan manusia-manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam satu hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda Nabi SAW memberi satu pesanan kepada kita. Kata dengan baginda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadil mudghah. Kata Nabi, dalam badan kita ada seketui daging. Idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Nabi kata, kalau dah baik daging tu, sihat daging tu, maka sihatlah seluruh tubuh badan kita. Kalau rosak daging tu, maka rosaklah tubuh badan kita. Dan Nabi memperkenalkan daging tu, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawasanya daging itu adalah segumpal hati yang ada dalam diri manusia. Tuan-tuan, yang menggerakkan kita, yang menjadi raja dalam tubuh badan kita adalah hati yang ada dalam diri kita. Manusia boleh melakukan kemaksiatan dengan mata, dengan tangan, dengan mulut, dengan kaki, dengan perut dan kemaluan, berpunca daripada ada rasanya di dalam hati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maksiat hati ni banyak. Antara maksiat hati adalah dengki, antara penyakit hati adalah riak, ujub, takabur, sum'ah dan sebagainya, yang boleh menyelinap masuk dalam hati setiap manusia, boleh melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mimbar pada hari ini tak mau cerita semua penyakit hati tu. Walaupun penyakit hati tu sangat bahaya, tapi mimbar pada hari ini nak memberi satu penekanan tentang masalah hati ataupun penyakit hati yang boleh ada dalam diri kita manusia ni. Barangkali kita berjubah, berserban dan melakukan amalan soleh, amalan baik, tetapi barangkali benda ni dia duduk dalam hati kita dan akhirnya membawa satu kerosakan dan kemudaratan yang besar dalam kehidupan kita. Apa dia penyakit ni, tuan-tuan? Penyakit ni kadang-kadang duduk dalam hati seorang suami. Dia rasa macam bini aku ni tak apa nak bagus, tengok bini orang lain lagi bagus. Kadang-kadang masalah ni duduk dalam hati seorang isteri. Dia rasa macam laki aku ni tak romantik, di tempat kerja laki lagi romantik. Yang ni antara penyakit hati yang saat ni sedang parah berada dalam hati-hati orang-orang Islam. Kan? Dia rasa dia tengok pasangan dia rasa tak puas hati dengan pasangan dia. Dan syaitan akan menggunakan ruang untuk masuk dalam hati dia, menghiaskan keelokan, kecantikan, romantik, kesyahduan dan sebagainya kepada orang lain. Sehingga bila dia pergi kerja, tempat kerja, dia rasa macam bini orang lain lagi lawa daripada bini aku. Dia pergi tempat kerja, dia tengok kawan tu lagi lawa daripada bini aku. Bini tu lagi lembut daripada bini aku. Sehingga dia duduk di tempat kerja, dia rasa laki aku tak romantik macam office aku punya bos. Laki aku tak romantik macam office aku punya office boy. Dia ni lagi romantik, dia ni tiap-tiap pagi main melawak. Benda tu semua ada dalam hati semua manusia. Bila berlaku benda tu, tuan-tuan, kita boleh tengok dalam masyarakat kita,
hari ini semakin parah berlakunya percintaan terlarang di antara suami orang dengan bini orang. Di mana-mana kita boleh dengar benda tu. Tuan-tuan boleh tengok viral dalam media sosial. Macam mana suami geram bila dapat tahu kata bini dia ada hubungan dengan laki lain. Bahkan laki lain tu bukan laki yang belum kahwin, bahkan laki yang telah berkahwin. Saya sendiri pernah dihubungi tengah malam oleh seorang wanita. Dia kata, "Ustaz, suami saya ni kalau orang tengok kaki masjid. Kaki pakai jubah, kaki pergi masjid, kawan dengan orang baik-baik, kawan dengan ustaz-ustaz. Tapi dia suka ada hubungan dengan bini orang. Sehari dia tukar affair dengan bini ni, kantoi dengan laki dia, dia tukar cari perempuan lain pula. Semua tu punca daripada mana, tuan-tuan? Punca daripada hati yang tak mampu kita jaga. Sebab tu baginda Nabi SAW memberi pesanan kepada kita. Kalau kita orang lelaki merasakan ada wanita di luar sana tu cantik, maka Nabi kata, balik pergi carilah isteri kamu di rumah. Kerana apa yang ada pada wanita tu tadi, ada juga pada isteri kamu di rumah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sebagai satu orang lelaki, sepatutnya sebagai seorang suami, sebagai ketua keluarga, kita perlulah menjadi suami yang mampu mendidik anak isteri kita supaya meletakkan rasa kecintaan di dalam hati itu yang paling mutlak hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena usaha untuk tanamkan keimanan dalam diri dan hati keluarga kita, supaya hati itu tak dipenuhi dengan nafsu, hati itu tak dirosakkan dengan cara yang tak betul. Kecintaan tu selain daripada apa yang telah diharamkan oleh Allah, dia tak tinggal, dia buat. Dan kita mesti meletakkan dalam hati orang yang di bawah tanggungjawab kita, supaya sentiasa meletakkan apa yang haram adalah haram, yang halal itu adalah halal. Kalau tak, tuan-tuan, makin hari makin rosak masyarakat kita melakukan satu perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pi mana saja kita akan jumpa dengan masalah sedemikian rupa. Sebab tu kita orang lelaki, tuan-tuan, kalau isteri kita nak pergi reunion lah, apa-apa semua sekolah semua, kalau boleh tak payah pergi ya. Kalau bini kita nak kena kerja, tuan-tuan, bagilah garis panduan. Kalau nak kerja, nak simbang dengan bos, nak simbang dengan laki tempat kerja, ajaklah isteri kita untuk cakap dengan tegas. Ajaklah isteri kita untuk ada adab ketika mana bersimbang dengan orang. Bukan dekat main sembang, boleh bertepuk tampang, boleh melawak lebih kurang. Kononnya atas pemikiran yang terbuka. Oh, kami open minded. Oh, lah ni kami tahun 2022 bro. Zaman lah ni kena open minded bro. Mana ada duk zaman kolot lagi. Tuan-tuan, adab ni perlulah ditekankan di dalam rumah kita lagi. Bukan pergaulan batasan di antara laki perempuan tu. Kononnya atas dasar open minded, tapi akhirnya akan membawa padah dan parah kepada keluarga kita, boleh merosakkan hubungan kekeluargaan. Dan kita sebagai orang lelaki, tuan-tuan, kalau kita nak hiaskan kecantikan romantik kita, indahnya bahasa kita, tujulah pada alamat yang betul. Dengan bini kita di rumah, romantiklah lagu mana pun, lembutlah bahasa lagu mana pun. Tuan-tuan tengok, bukankah baginda Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada ahli keluarga kamu sendiri. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku yang paling baik kepada keluarga aku sendiri. Aku yang paling baik kepada isteri aku. Aku yang paling baik kepada anak-anak aku. Bukankah Nabi SAW memanggil Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan gelaran ya Aish, wahai kehidupan. Wahai kehidupan. Itulah gelaran yang paling manja yang dipanggil oleh baginda Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah. Adakah kita memanggil gelaran tu dengan gelaran yang baik kepada isteri kita? Ataupun dengan isteri kita, kita panggil gelaran yang buruk. Weh bodoh, weh mangkuk, weh hang ni raplah lah, hang menyusahkan hidup aku. Tiba-tiba mulut yang sama boleh memanggil isteri kita dengan panggilan yang buruk. Tiba-tiba dengan wanita lain kita boleh berlemah lembut. Dengan wanita lain kita boleh menghiasi kata-kata yang baik. Dan bahkan lebih parah kalau kita menghiasi kata-kata yang lebih baik itu dengan bini orang lain, tuan-tuan. Itu adalah satu maksiat yang sangat bahaya, yang boleh merosakkan kita, yang boleh merosakkan hati kita. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga hati kita. Jangan sampai menghiasi hati kita dengan nafsu-nafsu,
yang boleh membawa kepada rosaknya kehidupan kita, rosaknya institusi keluarga Islam kita, rosaknya masyarakat umat Islam, dan akhirnya akan menyebabkan kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa li'azzubillah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah was sakinah wal afiyah alaina wa khususan ala malikina Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah, wa kadzalika tuan yang terutama Tun Ahmad Fauzi bin Abdul Razak. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati kami ya Allah, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam keadaan beriman dan taat kepadamu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum fas'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.